Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, dengar dah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Malam ni kita dapat teruskan kelas santai malam kita, walaupun secara rasminya tiada jadual untuk minggu ni. Jadi daripada bagi yang tak ada buat apa-apa tu, jadi malam ni kita bersama untuk kertas bersyarat lah. Dan insyaAllah sebagaimana biasa kita akan habiskan satu set percubaan negeri-negeri dalam masa seminggu. Dan untuk minggu ni kita akan buat hari ni Sabtu, dan insyaAllah Isnin dan juga Rabu insyaAllah, dengan izin Allah lah insyaAllah. Kal'adah, qabla an nabda' natabarak min Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan juga untuk malam ni Ustaz pertama kalilah buka untuk grup umum SMKA Falahiyah, grup Telegram. Jadi mungkin ada bukan pelajar Falahiyah malam ni. Selamat datang untuk bersama-sama dengan kami. Dan mungkin pelajar Falahiyah pun tak ramai pasal ni tak rasmi. Sebab tu Ustaz buka lah. Sebab minggu ni mungkin minggu rehat kot. Jadi bagi yang ingin bersama, kita lalukan insyaAllah. Dan sebagaimana biasa kelas kita ni bukan Ustaz nak ngajar, kita sama-sama bincang jawapan. Jadi antum kena bagi jawapan lah. InsyaAllah. Beres belakang tak? Harap semua sihat insyaAllah. Okey. Baik, jadi kita malam ni kita tengok soalan negeri Selangor. Soalan percubaan negeri Selangor. InsyaAllah malam ni kita tengok bahagian alif, qismu alif. Qismu alif sebagaimana biasa 30 markah. Kita ada alif, ba dan jim. Soalan Selangor nampak lain sikit ni. Soalan alif dia bagi pula 1 dan 2. Jadi ada 2 arahan soalan untuk soalan alif. Ni pembaharuan sikit, kelainan pada soalan-soalan negeri lain. Cantiklah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mohon ramai-ramai tolong bagi jawapan. Ustaz ni hanya panggil perantara saja. Jadi ada jawapan terus bersuara, tak kira siapa. Diadu-alukan semua memberi jawapan insyaAllah. Baik, jadi arahan soalan kita untuk alif pengguna bahasa biasa, walaupun besar sangat kecil sikit. Itu kecil. Okey. Jadi untuk soalan alif ni tetap 10 markah walaupun ada 2 soalan bahagian dia. Jadi soalan 1, 2 soalan, soalan 2, 3 soalan, tetap 10 markah. Baik, kita tengok soalannya sahih. Sahih al-akhta'a bil kalimati allati tahtaha khattun fi ma ya'ti. Okey, ma mana sahih? Betulkan. Okey, betulkan. Sahih. Maknanya betulkan mesti ada kesalahan kan. Al-akhta' ni jamak kepada khata'un. Betulkan kesalahan lil kalimat bagi perkataan allati tahtaha khattun, yang di bawahnya ada garisan fi ma ya'ti pada ayat-ayat berikut. Baik, kita ada yang pertama, innal muta'allimatani fil qa'ati mustami'ataini ila syarhi muallimihima. Okey, jadi alhamdulillah dia dah garis, senang. Kalau tak garis letih kita. Letih nak cari mana salah ya.
Jadi dah diberi perkataan yang salah, dah dimaklumkan. Jadi kita ada perkataan muallimatani dan kita ada mustami'ataini. Okey. Dan bagi ayat yang kedua kita ada al-mutatawwi'una musta'iddun fi sahati liyusa'idal musabina. Juga telah digaris perkataan musta'idun dan liyusa'ida. Baik, soalan yang pertama. Bagi al-muta'allimatani, siapa dah nampak kesalahannya? Siapa nampak kesalahan dia? Terus Mak beritahu. Dia patutnya mu'allimataini. Okey. Ini ada inna kan? Di hadapan kita ada inna. Kita ada inna. Inna ni dia ada kerja kan? Apabila inna masuk ke atas mubtada dan khabar, mubtada akan jadi apa? Nama dia. Mansub. Tak ada nama. Nama mubtada akan berubah kepada nama apa? Isim inna. Isim inna. Kemudian kita ada khabar kepada mubtada akan jadi nama Khabar inna. khabar inna. Alhamdulillah. Jadi kita apabila ada je inna, mana akan ada isim inna dan akan ada khabar inna. Okey. Sedikit ulang kaji. Takut ada yang tak ingat. Kita ulang kaji sikit untuk inna. Okey. Kita tengok tajuk inna. Okey, itu mubtada kan. Khabar, kemudian kita ada kana. Okey, ini inna. Inna dan saudaranya. Cuma untuk kita SPM ke SSM ni kita akan hanya belajar inna dan juga lakinna. Dua ni je. Okey. Jadi inna masuk, ia akan masuk kepada jumlah ismiyah. Mana dah asalnya mubtada dan khabar, dia akan masuk. Inna akan masuk. Begitu juga lakinna. Contoh inna Muhammadan najihun. Asalnya Muhammadun najihun. Muhammadun mubtada, najihun khabar. Kedua-duanya marfu'. Dan tapi bila masuk inna, mubtada akan berubah nama menjadi isim inna. Isim inna, khabar akan berubah nama menjadi khabar inna. Begitu juga dengan halahnya akan berubah daripada mubtada marfu' akan berubah menjadi mansub. Khabar inna kekal marfu'. Dan itu jadi inna Muhammadan najihun. Inna Muhammadan najihun. Begitu juga dengan lakinna Zaidan rasibun. Asalnya Zaidun rasibun. Karena bila masuk lakinna Zaidun rasibun. Untuk inna dan saudaranya, dua tajuk ni lah untuk KSSM. Okey, ada masalah? Boleh jelas? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus kepada soalan kita. Okey, soalan kita. Ada lagi yang masih mohon izin untuk masuk. Mana soalan kita dah hilang? Mana perginya soalan? Ya. Okey. Baik. Jadi inna, siapa beritahu tadi? Inna isim dia mansub kan? Isim dia mansub. Sekarang ni al-muta'allimatani. Mansub ke marfu' ni? Mansub ke marfu'? Al-muta'allimatani. Mansub. Mansub kan? Mansub ke marfu'? Al-muta'allimatani. Marfu'. Marfu' bi? Marfu' bil alif. Bil alif. Kan apa marfu' bil alif? Musanna muzakkar. Muzakkar. Marfu' bil alif. Jadi yang ni lah salahnya. Sekarang ni kita dah tahu inna tadi isimnya mesti mansub. Musanna mansub bil Ya. ya. Okey, cantik.
Okey. Oh, tidak Ustaz. Okey. Mansub bil ya, kita tulis lain untuk jawapan. Innal muta'allimataini mansub bil ya. Okey. Muta'allima. Hilang muta'allimataini. Baru dia jadi isim in lah. Fil qa'ati mustami'ataini. Apa salah sini? Dia marfu patutnya. Sepatutnya marfu'an. Khabar. Ini khabar ni kan? Asalnya al-muallimatani mustami'atani asalnya. Okey. Apabila inna hanya isim. Inna menjadi mansub, khabar kekal dengan marfu'. Jadi jawapan sepatutnya, apa jawapan sepatutnya? Mustami'atani. Mustami'a. Okay. Okey, sepatutnya marfu' bil alif. Mustami'atani. Okey. Baru betul ayatnya kan? Innal muta'allimataini fil qa'ah, sesungguhnya dua orang pelajar perempuan itu sesungguhnya dua orang pelajar perempuan di dalam dewan itu mustami'atani mendengar ila syarhi muallimihima, mendengar penerangan guru mereka berdua. Okey, cantik. Seterusnya yang kedua, al-mutatawwi'una musta'iddun fi sahati liyusa'ida al-musabina. Jadi dia nak kita betulkan kata al-musta'idun dan liyusa'ida. Okey. Sekarang ni mana penanda kita? Penanda kita nak betul. Duk mana? Tawi'una. Kataan mana sebagai panduan kita? Al-mutatawwi'una. Okey, al-mutatawwi'una ni sini panduan kita. Al-mutatawwi'una ni dhamir dia apa? Apa dhamir dia? Hum. Hum. Okey, cantik. Dhamir dia hum. Al-mutatawwi'una dhamir dia hum. Okey, jadi bila kita tahu dhamir dia hum, musta'idun ni mufrad. Yusa'id pun mufrad. Ni isim fi'il mudhari. Okey. Isim musta'idun akan jadi apa atas kereta api tu? Ada orang atas kereta api ke? Betul lah. Ada orang atas kereta api ni. Atas. Okey. Apa jawapan musta'idun sepatutnya? Musta'iduna. Musta'iduna. Okey. Sebab al-mutatawwi'un jamak mudzakkar muslimuna, musta'iduna. Okey. Ada gangguan lah. Ada gangguan bunyi LRT. Bunyi LRT. Okey, seterusnya perkataan liyusa'ida. Fi'il mudhari' jamak mudzakkar sepatutnya yaf'aluna. Yaf'aluna. Jadi jawapannya liyusa'iduna. Okey, liyusa'iduna. Betul tak ada nun? Liyusa'iduna. Tak ada. Ada nun ke tak ada nun? Jawapan sepatutnya. Tukar dengan alif. Sekarang apa kena buang nun? Sebab apa hazfun nun?
Adillah. Adawatun nasbi. Ada lam, adawatun nasbi. Lam, an, lan, kai, li. Ada lam tu. Jadi i'rab dia fi'lun mudhari' mansubun bihasfin nun. Cuma kerana dia jamak muzakkar, jangan tinggal alif. Li yusa'idu. Okey. Al-mutatawwi'un, para sukarelawan. Musta'idun, bersedia, mereka bersedia di lapangan untuk mereka membantu orang-orang yang musab, yang cedera. Okey, cantik. Okey, kita terus. Ada soalan untuk soalan satu ni. Jadi ayat pertama tadi, inna, fokus kita. Kemudian soalan yang kedua adalah perkataan al-mutatawwi'un, kunci kita. Dan kita tahu dah al-mutatawwi'un ni dhamir dia hum. Bila kita tahu dhamir dia hum, senang kita nak ubah yang salah lah. Okey, seterusnya. Hawil al-ibarat al-atiyah ila jama'ati dhukur ma'a taghyir ma yalzam. Apa makna hawil? Apa makna hawil? Tukarkan. Okey, tukarkan. Seerti hawil apa lagi? Selain daripada hawil, kata apa lagi? Khatib. Okey, khatib dia lain sikit. Kalau khatib, dia soalan dia lebih kecil. Khatib ni soalan dia dhamir hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna. Itu untuk soalan khatib. Apa lagi yang sama betul-betul dengan hawil? Soalan apa lagi? Hawil. Taghyir. Ghayyir. Taghyir itu masdarnya. Fi'il amr dia ghayyir. Ghayyir al-ibarati al-atiyata ila jama'ati dhukur ma'a taghyir ma yalzam. Baik, kalau soalan hawil atau ghayyir, ia umum. Mana semua dhamir 14 tu kita masih kena perhatilah. Cumanya dia ada penanda dia. Jama'ati dhukur. Dia tanya kepada jamak muzakkar. Okey, jamak muzakkar dhamir apa kita akan guna? Jamak muzakkar. Hum. Yang pertama hum, yang kedua dhamir apa? Jamak muzakkar. Antum. Antum. Okey, cantik. Jadi kita ada hum dan antum. Ini fokus kita. Hum dan antum. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita jawab, kita pastikan dulu 6 perkara yang penting. Yang pertama, contohnya hum. Kita juga perlu pastikan contohnya dhamir muttasil dia apa? Kalau buku, kitabu. Hum. Kitabu. Bukum. Kitabu. Kum. Dhamir hum. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabu. Kun. Kitabuhum. Kitabuhum. Fi'il madhi. Ta'a. Fa'ala. Fa'alu. Okey, cantik. Fi'il mudhari'. Yaf'alu. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Baik. Fi'il amar ada? Ada fi'il amar? Tak ada. Tak ada. Okey, fi'il amar tak ada. Isim untuk jamak muzakkar contohnya muslim. Akan jadi apa muslim? Muslimun. Okey, tu 6 perkara paling penting untuk kita jawab soalan. Pastikan kita tahu. Okey, kemudian kita ada antum. Ya. Antum. Buku akan jadi kitabu. Kitabukum. Kitabukum, cantik. Yang kedua fi'il madhi akan jadi fa'al. Fa'altum. Altum, okey, cantik. Kemudian fi'il mudhari'. Antum. Antum.
Gapo fi'il mudhari' antum? Ya. Okey. Mana tu? Tak ke ya? Fi'il mudhari'. Tak ke ya? Ya. Ya. Hum yaf'aluna. Antum? Ya. Antum? Ya. Taf'aluna. Yaf'aluna. Taib. Ahsan. Fi'il amr. If'ala. If'alu. If'alu bil alif isim samalah muslimuna. Baik, kita dah pastikan 6 perkara ni. Boleh jawab insya-Allah. Okey, tu ada minta tolong tutup mic yang bising. Gangguan Tutup mic tak boleh jawab Tapi kata nak jawab je. Okey. Kita cuba jawab. Baik. Ada gangguan. Yang ada gangguan tolong tutup sound. Admin tak sempat nak tengok nama dia. Siapa yang bising? Tutup mic. Ya. Okey, baik. Okey, kita terus soalan 2. Yukallimu al-ibnu ummahu bilutfin walayyinin. Si anak berbicara dengan ibunya dengan lemah lembut. Okey. Perkataan mana? Kita akan ubah. Sikit. Yang pertama kata apa? Perkataan yang mana yang pertama? Siapa tahu perkataan pertama? Yukallimu. Okey, perkataan pertama kita ada yukallimu. Yang kedua? Mana lagi perkataan yang akan berubah? Al-ibnu. Al-ibnu. Lagi ada lagi? Ummahu. Okey, ada 3 ni. Tak apa, kita tengok dulu. Yang kedua, kanal musyariku najihan fil musabaqati. Peserta itu berjaya di dalam pertandingan. Pertama perkataan mana? Al-musyariku. Al-musyariku. Yang kedua? Najihan. Baik. Soalan yang ketiga, ittajaha musyahidul barnamaj ila al-qa'ati masruran. Penonton program itu menuju ke dewan dalam keadaan gembira. Okey, mana perkataan dia? Musyahidu. Musyahidu. Yang kedua? Yang kedua mana? Masruran. Masruran. Baik, ahsantum. Baik, cuma nombor 1 ni. Yang biasanya 2 je. Yang mana kita nak buang? Yang mana tak akan berubah? Yukallimu. Kenapa yukallimu tak berubah? Isim fa'il. Fi'il di hadapan dah. Fi'il di hadapan tiada perubahan dari segi bilangan. Muzakkar muannas berubah. Tapi ni sama-sama muzakkar. Soalan tadi kita ingat dia nak jamak muzakkar. Okey. Okey, kita dah pastikan kita nak ubah ni kepada jamak muzakkar. Yang pertama kita ada al-ibnu. Kita ada al-ibnu. Jamak muzakkar kepada al-ibnu atau jamak taksir. Apa jamak dia? Al-abna. Okey, al-abna. Al-abna'u. Okey, cantik. Al-abna'u.
Kemudian ummahu, dhamir muttasil tadi. Kitabuhum tadi kan. Sekarang ni Mahum. ummahum. Okey. Yukallimu al-abna'u ummahum. Ibu tak payah ubah. Kalau nak ubah pun tak apa, tak ada masalah. Yang pentingnya dhamir muttasil tu kena ubah. Yukallimu al-abna'u ummahum bilutfin walayinin. Okey, cantik. Soalan yang kedua, kana al-musyariku najihan fil musabaqati. Ni ingat ni ada apa ni depan? Ada Kana. ada kana. Kana apa beza kana dengan inna? Terbalik Beza. mansub marfu. Oh, Isim. terbalik lah. Terbalik. Kana inna tadi isim dia mansub, khabar dia marfu'. Kalau kana isim dia marfu', khabar dia mansub. Sebagaimana ni lah. Kana al-musyariku najihan. Marfu' mansub. Cuma sekarang kita nak tukar kepada jamak muzakkar. Okey, al-musyariku akan jadi al-musyariku akan jadi Al-musyarikun. al-musyariku akan jadi al-musyarikuna, muslimuna. Al-musyariku. Okey, al-musyarikuna. Najihan akan jadi Najihin. najihan akan jadi tadi Najihin. najihina. Kenapa guna ya bukan guna alif? Bukan guna waw. Mansub Mansub. Bilia. Mansub bil ya. Jamak muzakkar mansub bil ya. Marfu' bil waw. Okey. Jadi kita adakan al-musyarikuna najihina fil musabaqah. Okey. Soalan Selangor ni tahap tinggi. Biasanya soalan alif ni tak masuk tajuk. Tak masuk tajuk khusus macam ni inna, kana. Jadi soalan Selangor ni memang orang Selangor dia terror sikit. Ini soalan aras lain sikit. Okey, soalan 3. Ittajaha musyahidul barnamaj ila al-qa'ati masruran. Jadi kita ada perkataan musyahid. Musyahid ni mufrad, kita akan jadikan dia muzakkar, jamak muzakkar. Okey. Musyahidun akan jadi muslimun muslimuna. Musyahidun Dunia. Baik. Ittajaha musyahiduna. Okey, sekarang ni kena ingat musyahidul. Ni. Musyahidul. Nanti Ustaz letakkan belakang sikit supaya nampak. Musyahidul barnamaj. Ni tarkib apa ni? Idafi. Tarkib idhafi. Jadi tarkib idhafi kena beringat sikit lah. Tarkib idhafi. Tengok musyahid tanpa alif lam, al-barnamaj ada alif lam. Penonton program. Dia jadi tarkib idhafi. Jadi sekarang ni kita tukarkan dia kepada jamak muzakkar. Ada kena baiki lagi tak musyahiduna? Buang nun. Ketika jamak muzakkar ataupun musanna muzakkar, ketika dia jadi mudhaf, nun tak boleh ada. Nun kena mahzuf. Jadi jawapannya musyahidu. Musyahidul barnamaj. Kena buang nun. Hadfun nun. Ketika dia jadi mudhaf. Boleh jelas? Siapa-siapa yang kurang jelas, boleh minta penerangan, tak ada masalah. Okay, ittajaha musyahidul barnamaj, musyahidu al-barnamaj ila al-qa'ati masruran. Sekarang ni mansub ni, masruran hal. Kita belajar tajuk hal, dalam keadaan gembira dia mansub. Jadi sekarang ni jamak muzakkar mansub bil Ya. Bil ya. Ya. Jadi masruran akan berubah menjadi masrurina. Okey. Alhamdulillah, selesai kita. Soalan alif.
Okey, jadi itulah perubahan-perubahan yang terjadi dari berdasarkan arahan soalan tadi. Jadi Ustaz. soalan 2 ni, ya ada soalan? Ustaz, yang musyahidu tadi tu buang nun je, tak payah tambah apa-apa lepas ni. Tak payah tambah-tambah apa-apa. Ketika dia jadi mudhaf hanya buang nun. Musyahidu. Okey. Buang Okey, nun sahaja. Okey, sama. Jadi jawapan kita yukallimu al-abna'u, jamak muzakkar dia, ummahum, dhamir muttasil. Itu soalan 1. Soalan 2, kanal musyarikuna, isim kana marfu' bil waw, jamak muzakkar, najihan akan berubah menjadi najihina, khabar kana mansub bil ya, jamak muzakkar. Okey, begitu juga dengan soalan 3, musyahidun akan berubah menjadi musyahidu dengan buang nun kerana dia jadi mudhaf. Kemudian masruran mansub kerana dia jadi hal, jadi jamak muzakkar mansub bil ya. Okey, harap semua jelas. Ada soalan? Ya. Kenapa masruran kena jadi ya nun? Jamak muzakkar jamak muzakkar marfu' bil waw mansub bil ya. Okey, Ustaz. Okey, boleh ingat. Ingat tak alamat bagi setiap marfu' mansub majrur? Boleh ingat? InsyaAllah boleh. Boleh Ustaz, insyaAllah. Kita tengok sekejap nota dia. Nota marfu' mansub majrur. Alamat dia, kita tengok alamat dia. Ni. Okey, itu alamat dia. Jadi alamatul i'rab lil asma' dalam nota ni muka surat berapa ni? Muka surat 10. Okey. Jadi marfu' kita ada 3 alamat, ada ad-dhammah, ada al-alif, ada al-waw. Jadi jamak muzakkar marfu' bil waw jaa at-talibuna. Ustaz saja buat at-talibuna ni semua sebab nak guna perkataan at-talib. Walaupun yang masyhurnya at-tullab kan. Marfu' bil waw jaa at-talibuna. Dan ketika mansub dia mansub bil ya. Ra'aitu at-talibina. Kalau kata ra'aitu al-muslimina, jaa al-muslimuna, ra'aitu al-muslimina. Majrur juga bil ya. Masyitu bil muslimina, syaribtu ma'al muslimina. Jadi ini untuk alamat. Jadi alamat ni dia ada 6 je lah. Mufrad, jamak taksir, jamak muannas, mutsanna, jamak muzakkar dan juga isim 5. Tapi isim 5 al-asma' al-khamsah kita hanya belajar perkataan dzu. Contohnya jaa Dzulqarnain, jaa Dzulkifli. Ini untuk alamat ni. Dia 6 perkara. Mufrad, jamak taksir, jamak muannas, mutsanna, jamak muzakkar dan juga al-asma' al-khamsah. Secara khususnya perkataan dzu. 6 perkara tu kita boleh tahu dah alamat dia, perbezaan dia dengan nota. Cuma Ustaz tak tulis inilah. Mufrad, mutsanna, jamak. Antum tengok dah boleh perasan kot. Ada soalan? Jadi untuk alamat. Okey. Boleh teruskan. Yang isim 5 tu kan ada 5 kan? Dia ada 5. Yang memang zu je ke yang akan ada dalam untuk KSSM hanya zu sahaja. Yang lain tak akan ditanya sebab itu tak termasuk, yang lain tak masuk dalam sukatan. Hanya perkataan zu sahaja. Mana isim, terima kasih. Isim 5 marfu' bil waw. Contohnya jaa Dzulkifli mansub bil alif, ra'aitu Dzulkifli majrur bil ya, masyitu bidzil kifli, syaribtu ma'a dzil kifli. Okey. Ada soalan lagi sini? Senyap tu maknanya beres tu. Okey, boleh kita terus? Boleh. Okey, kita pindah ke soalan ba.
Soalan ba. Soalan ba. Soalan ba, kawin ma ya'ti fi jumalin. Kawin ma ya'ti fi jumalin mufidah. Bina daripada arahan berikut dalam ayat lengkap. Okey. Jadi ni tajuk-tajuk nahwu lah biasanya. Tak tahulah kalau kuku ada yang sesat, cuba kita tengok, kita semak. Yang pertama, jumlah fiha zarfun. Tajuk apa ni? Zaraf. Zaraf, okey. Yang kedua, jumlah fiha maf'ulun bih. Tajuk maf'ulun bih. Okey. Yang ketiga, jumlah fiha khabar mufrad. Tajuk Mubtada wal khabar. Okey, tajuk khabar secara khususnya mufrad. Yang keempat, jumlatun mustamilatun ala uslubi ta'ajjub. Tajuk Uslub ta'ajjub. uslub ta'ajjub. Okey. Dan yang kelima, kita ada jumlatun fiha mudhafun ilaih majrur bil ya. Tajuk idhafah. Tajuk mudhafun ilaihi. Okey. Jadi kita ada 5 tajuk yang perlu diulang kaji. Yang pertamanya zarfun ni samalah dengan tajuk nombor 5 ni kan. Zarfun salah satu komponen dalam tarkib idhafi. Ada zaraf, adalah mudhafun ilaihi. Maknanya ini tajuk yang sama. Kemudian kita ada tajuk maf'ulun bih. Kemudian kita ada tajuk khabar dan uslub at-ta'ajjub. Kita tengok nota sekejap, sepintas lalu. Sekarang ni pukul berapa dah? Alamak. Dah nak habis masa. Tak boleh tengok lama nota. Okey. Kita tengok nota sekejap. Yang pertama tadi, tajuk apa tadi? Zaraf. Zaraf. Kita pergi yang awal dulu lah. Yang pertama khabar kita tengok sini dulu. Secara umum. Okey. Tajuk-tajuk tadi kita ada khabar dalam marfu'. Khabar. Tajuk marfu'. Kemudian maf'ulun bih yang tadi. Maf'ulun bih tajuk mansub. Maf'ulun bih mansub. Kemudian kita ada mudhafun ilaihi majrur. Jadi ada 3 marfu', khabar tadi, maf'ulun bih mansub, kemudian mudhafun ilaihi dengan zaraf, tajuk majrur. Ada lagi satu tadi. Apa satu lagi tadi? Khabar mufrad. Khabar mufrad dengan uslub at-ta'ajjub. Satu lagi. Uslub at-ta'ajjub. Uslub at-ta'ajjub dia tak masuk tajuk i'rab. Nanti kita tengoklah. Ini tajuk-tajuk yang berkaitan dengan soalan i'rab. Kita ada 8 tajuk marfu', kita ada 7 tajuk mansub, kita ada 2 tajuk majrur, kita ada 2 tajuk tawabi'. Okey, kita akan pergi ke khabar. Khabar, oleh kerana ditanya mufrad, kita tengok mufrad je lah. Khabar ada 4 khabar kan, mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. Jadi khabar mufrad ni apa beza dia dengan yang lain? Dia bukan jumlah. Mufrad ni makna satu perkataan. Isim satu perkataan. Yang lain semua jumlah. Ini khabar mufrad mesti isim, mesti isim, mesti satu perkataan, bukan 2. Bukan tarkib ataupun jumlah. Kemudian khabar mufrad mesti tak ada alif lam, mesti nakirah. Itu syarat dia. Contohnya Muhammadun najihun. Muhammad mubtada, najihun khabar mufrad. Dia isim dan nakirah. I'rab dia khabarun marfu'un bin dhammah. Mubtada mesti ma'rifah. Macam sini ma'rifah dengan nama khas, tak perlu alif lam lah. Okey, boleh khabar. Kemudian kita ada tajuk apa tadi? Maf'ulun bih, tajuk mansub. Maf'ulun bih adalah dalam jumlah fi'liyah. Kalau khabar jumlah ismiyah. Maf'ulun bih mesti jumlah fi'liyah. Sebab nak ada maf'ulun bih mesti ada fi'lun dan mesti ada fa'il. Baru ada maf'ulun bih. Kalau yang berlaku atas fi'il. Okay. Contohnya fataha at-talibu. Pelajar itu membuka. Buka apa? Buka pintu. Pintulah maf'ulun bih. Kalau itu berlaku atas dia. Okey.
fataha fi'lun, at-talibu fa'ilun, fa'il termasuk dalam tajuk marfu', al-baba maf'ulun bih mesti halah dia mansub. Jadi i'rab dia maf'ulun bih mansubun bil fathah. Untuk selamat, kalau nak bina ayat maf'ulun bih, letakkan alif lam. Kalau tak letak alif lam, kena pastikan ada alif di akhir sebab dia mansub. Jadi nak selamat, maf'ulun bih letak alif lam, selamat. Boleh jelas maf'ulun bih? Ada soalan maf'ulun bih? Ada, okey, beres. Okey. Kemudian kita ada apa tadi? Az-zarf. Zarf termasuk dalam tajuk-tajuk mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dia banyak jenis. Tarkib idhafi, kita belajar tarkib idhafi. Isim sandar ke isim. Isim yang di hadapan nama dia mudhaf, isim yang di belakang nama dia mudhafun ilaihi. Isim yang di hadapan mesti nakirah, tak boleh ada alif lam. Yang di belakang ni biasanya ada alif lam, tapi tak semestinya lah, biasanya. Okey, yang di belakang nama dia mudhafun ilaihi dan dia mesti majrur halah dia. Okey. Nak bina ayat mudhafun ilaihi yang senangnya adalah sama ada guna zaraf. Selepas zaraf adalah mudhafun ilaihi majrur. Contohnya Muhammadun amamal baiti. Jadi amama zarfun, al-baiti mudhafun ilaihi. Dua ni akan jadi tarkib idhafi. Nak senang juga untuk bina ayat tarkib idhafi ataupun yang ada mudhafun ilaihi, guna dhamir muttasil selepas isim. Dhamir muttasil adalah mudhafun ilaihi. Contohnya hadza kitabi, ini buku saya. Kitab mudhaf, ya dhamir muttasil mudhafun ilaihi. Itu nak bina ayat mudhafun ilaihi yang senang lah. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, beres. Ni contoh macam yang tadi kan. Apabila jamak muzakkar dan musanna menjadi mudhaf, kita hadfun nun, buang nun. Ja'a talibani asalnya. Tapi kerana dia jadi mudhaf, buang nun. Talibal madrasati. Asalnya talibuna ataupun muslimuna contohnya. Akan tapi apabila dia jadi mudhaf, kita buang nun. Talibul madrasati. Okey, itu ketika dia menjadi mudhaf. Okey, zaraf. Ini zaraf ni antum kena pastikan tahu sebab zaraf ni dia akan tanya secara khusus. Zaraf ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaraf. Okey. Cuma soalan tadi dia nak kita bina ayat zaraf, carilah zaraf yang senang-senang. Amama ke, khalfa ke, tahta ke, fauqa ke, boleh. Kemudian uslub ta'ajjub. Okey, uslub ta'ajjub. Okey, uslub ta'ajjub senang sahaja. Wazan dia ma'af'ala. Untuk menunjukkan kekaguman atau membawa maksud alangkah. Ma'af'ala. Ada ma, ada af'ala. Okey, contohnya nak kata alangkah cantiknya, ma ajmala. Alangkah besarnya, ma akbara. Okey, ma ajmala al-baita. Ma akbara al-masjid. Senang je. Alangkah cantiknya rumah, alangkah besarnya masjid. Itu je uslub ta'ajjub. Okey. Itu sepintas lalu nota kita sebelum kita nak jawab. Boleh terus? Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita nak buat sebagaimana biasa sejam je. Okey, kalau lebih sikit mohon maaf. Okey. Ayat yang pertama, jumlah fiha zarfun. Benalah ayat apa pun, asalkan yang ada zaraf yang senang-senang, jangan cari yang susah-susah. Okey, contoh satu contoh. Jumlah fiha zarfun, ayat yang ada zaraf. Siapa-siapa boleh bagi contoh? Dialu-alukan. Cepat, masa tak ada. Aqra'u al-kitaba hina safari. Ni ayat payah. Ni ayat pelajar ikhlas ni. Aqra'u. Apa tadi? Aqra'u. Al-kitaba. Sorry. Aqra'u. Aqra'u al-kitaba. Tadi? Hina safar. Ni memang pelajar ikhlas ni akan buat ayat ni. Sebab hina ni di antara zaraf yang sukar lah.
aqra'u al-kitaba hina safar. Saya baca buku ketika musafir. Kalau yang senang-senangnya contohnya amama ke fauqa, contohnya contohnya baiti, rumah saya, amama apa, al-masjid. Ini yang senang-senang. Tapi baguslah. Di penggunaan hina ni bagus. Kena biasakan. Okey, cantik. Kalau Ustaz, Ya, boleh. Terus. Shoot je. kalau jumlah mufidah tu agak lengkap tu, macam mana Kalau? kita nak tahu je mufidah tak? Jumlah Macam mana, mufidah tu macam mana kita tahu? Oh, jumlah mufidah. Jumlah mufidah ni kalau jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Boleh? Kalau jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Kalau jumlah fi'liyah, kalau fi'il tu fi'il lazim, ada fi'il, ada fa'il. Dah jumlah mufidah. Kalau fi'il tu fi'il muta'addi, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Boleh nampak? Oh, faham. Okey. Sini soalannya jumlah, makna bebas. Kita nak buat jumlah fi'liyah boleh, kita nak buat jumlah ismiyah pun boleh. Macam ni sahabat kita buat tadi, aqra'u mana jumlah fi'liyah. Aqra'u ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Okey, selesai. Kemudian dia nak zaraf, ada zaraf hina. Macam yang Ustaz buat ni, baiti jumlah ismiyah. Baiti mubtada. Okey. Amamal masjidi khabar syibhul jumlah. Maka jumlah ismi apa ni? Orang panggil jumlah mufidah. Jelas? Baiti tu mubtada Ustaz. Baiti boleh jadi mubtada. Sebab apa? Tak ada alif lam. Boleh apa ni mubtada tanpa alif lam? Boleh ketika dia jadi mudhaf. Ketika dia mudhaf boleh jadi mubtada. Okey, cantik. Boleh terus? Boleh. Okey, yang kedua, jumlah fiha maf'ulun bih. Jumlah fiha maf'ulun bih. Walaupun arahannya jumlah mana bebas, kita nak buat jumlah ismiyah boleh, nak buat jumlah fi'liyah pun boleh. Tapi kena ingat belakang ni maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih memang tak boleh jumlah ismiyah. Kalau tak dia jadi panjang lah. Kalau buat boleh tu boleh, tapi panjang sikit. Okey, nak senang terus jumlah fi'liyah yang ada maf'ulun bih. Contoh? Apa contoh? Qara'a Muhammad al-kitab. Okey. Qara'a Muhammadun al-kitab. Ini contoh selamat maf'ulun bih. Tanpa ada alif lam. Selamatlah, tak payah kitaban. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a fi'lun, Muhammadun fa'il, al-kitaba maf'ulun bih. Jadi ada maf'ulun bih. Okey, jelas. Kalau nak ambil yang ni pun tak apa tadi. Kita guna contoh yang sama. Aqra'ul kitaba pun dapat markah penuh, tak ada masalah. Yang penting ada maf'ulun bih. Okey. Seterusnya, kalau ada soalan terus tanya je. Jangan malu. Jangan malu, jangan segan. Terus tanya. Ayat yang ketiga. Jumlah fiha khabar mufrad. Ayat yang ada khabar mufrad. Boleh tak buat jumlah fi'liyah? Tak. Kalau buat ayat jumlah fi'liyah maka tak keluarlah khabar tu. Buat jumlah ismiyah sebab dia nak khabar. Khabar komponen dia mesti ada mubtada baru ada khabar. Contoh ayat, cari yang senang-senang. At-talibu najihun. Baik, ahsanta. At-talibu najihun. Pelajar tu berjaya. Cuma jumlah ismiyah kena ingat. Mubtada mesti makrifah, macam ni ada alif lam. Khabar mufrad mesti nakirah, ada tanpa alif lam. Talibu najihun. Pelajar itu adalah seorang yang berjaya. Okey. Cantik. Seterusnya soalan yang keempat. Jumlatun ayat bebas mustamilatun yang mengandungi uslub at-ta'ajjub. Ini saja, ini pengganggu soalan dia panggil. Sebab kita tak biasa jumpa. Apa pula ni mustamilah pula dah. Jadi dia pengganggu soalan. Soalan Selangor ni bijak sikit. Jumlah mustamilah ala uslub at-ta'ajjub. Yang penting kita dah tengok tadi uslub ta'ajjub ada ma'af'ala. Okey, cuba buat. As-sayyaratu. Apa tadi? Asra'a. Asra'a. Oh, ni
geng-geng A+ semua ni. Ma asra'a as-sayyara insya-Allah. Ad'ukum bitafawuq fil imtihan insya-Allah. Okey, ma asra'a as-sayyarata. Alangkah lajunya kereta itu, alangkah lajunya kereta itu. Ni pun boleh Kalau tak ingat ma asra'a, gunakan yang biasa-biasa, yang senang-senang. Contohnya kita dah biasa dengan ma ajmala, guna ma ajmala. Kalau Ajmala masjid. ma ajmala al-masjid, kataan yang familiar ma ajmala al-masjid. Okey. Asra'a ni jarang orang tahu ni. Kecuali yang memang cemerlang. Okey. Terus jumlah fiha mudhafun ilaihi. Okey, dia nak ada mudhafun ilaihi majrur bil ya. Okey, majrur bil ya. Kita tengok tadi ada berapa jenis majrur bil ya. Majrur dia ada dua. Satu majrur bil kasrah, kemudian alamat dia yang kedua majrur bil ya. Ada tiga kan? Ada tiga majrur bil ya. Yang pertama apa majrur bil ya? Isim majrur mudhaf ilaih. Betul-betul tak, kita nak tahu sekarang alamat ni. Alamat bil ya. Kita ada tiga jenis yang majrur bil ya. Yang pertama apa dia? Mufrad majrur bil ya. Majrur bil ya. Musanna majrur bil ya. Yang kedua Jama' mudzakkar. Yang ketiga Asma'ul khamsah. okey. Secara khususnya perkataan zu, majrur bil ya, zi. Syaribtul ma'a ma'a dzil kifli. Okey, jadi tiga akan majrur bil ya. Jadi kita boleh pilih lah. Sama ada nak guna musanna, nak guna jamak muzakkar ataupun nak guna perkataan zu, zi. Okey, yang pentingnya mudhafun ilaihi majrur bil ya. Mudhafun ilaihi majrur bil ya. Okey, contoh satu. Kena ingat yang majrur bil ya. Okey, ra'aitu. Kita letak dulu. Ra'aitu. Al-muslimin. Ra'aitul muslimina. Okey. Berapa markah nak bagi sekarang ni? Ra'aitul muslimina. Berapa markah boleh bagi? Satu. Kerana apa? Ada mudhafun ilaih. Tak ada mudhafun ilaihi. Yang ada hanya ada bilyak sahaja. Sebenarnya ni tak ada markah pun. Tak dapat markah. Sebabnya ini bukan majrur, ini mansub. Ra'aitu, ra'a fi'lun, tu fa'il, al-muslimina maf'ulun bih. Jadi tak ada mudhafun ilaihi, tak ada majrur pun tak ada. Yang adanya hanya al-ya'. Jadi ini tak ada markah. Okey, kita kena baiki ni supaya dia jadi mudhafun ilaihi majrur bil ya. Apa nak buat? Kena tukar ra'aitu ni. Contohnya syaribtu al-ma'a ma'a al-muslimina. Contohnya kan, saya minum air bersama orang-orang muslim. Ada tak mudhafun ilaihi? Ada. Mana mudhafun ilaihi? Al-muslimina. Majrur tetap majrur kerana dia selepas zaraf ma'a. Kemudian jamak muzakkar majrur bil ya. Okay, boleh nampak? Syaribtul ma'a ma'al muslimina. Okay, kalau ra'i itu dia jadi maf'ulun bih. Boleh? Jelas? Ustaz, Ya. ma'a tu mudhaf Ma'a zaraf. Mudhaf. Semua zaraf adalah mudhaf. Oh, baik Ustaz. Okey, cantik. Jadi soalan ba kita ada jumlah fiha zarfun. Contoh tadi hina dengan amama. Aqra'ul kitaba hina safari baiti amama al-masjidi.
Kemudian kita ada jumlah fi'il maf'ulun bih. Maf'ulun bih makna ayat tersebut menggunakan fi'il muta'addi, fi'il yang perlu pada maf'ulun bih. Contohnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Kemudian kita ada soalan khabar mufrad. Khabar mufrad maknanya khabar itu terdiri daripada isim yang menggunakan satu perkataan, bukan ada tarkib ataupun jumlah. Contohnya talibu najihun. Kena ingat khabar mufrad tanpa alif lam kerana dia mesti nakirah. Kemudian kita ada soalan 4, uslubut ta'ajub. Kena ingat uslub ta'ajub, wazan dia ma'af'ala, alangkah. Contohnya ma'asra'a, alangkah laju, ma'ajmala, alangkah cantik. Kemudian yang kelima kita ada mudhafun ilaihi, dan dia nak mudhafun ilaihi majrur bil ya. Mesti menggunakan ya. Contohnya syaribtul ma'a ma'al muslimin. Kita ambil tadi kan. Saya minum air bersama orang-orang muslim. Ni saya ni jenis baik punya ni. Jenis orang duduk masjid ni. Sebab tu minum ma'al muslimin. Alhamdulillah. Okey, selesai soalan bah. Kita dah pukul 10, tapi kita ada satu gym lagi. Boleh kita terus tak? Boleh. Okay, alhamdulillah. Kita terus soalan gym. Soalan gym kena tahu, soalan gym biasanya soalan sarfun. Soalan berkaitan dengan as-sarf, dan saraf rugi siapa-siapa tak kuasai. Kerana apa? Saraf hanya ada berapa tajuk? 5 atau 6 tajuk sahaja. Tak banyak tajuk dia. Tajuknya berkaitan fi'il, kemudian tajuk isim fa'il, tajuk isim maf'ul, tajuk isim alah, tajuk masdar. Apa satu lagi? Hilang. Baru 5 Ustaz kira tu. Apa satu lagi? Isim fa'il, isim maf'ul, isim alah, masdar. Lagi. Fi'il ada satu lagi. Lupa pula dah. Siapa ingat? Masdar fi'il sulasi majid. Dia dalam masdar lah. Dia ada, cuba kita tengok nota. Okey, tengok nota sekejap. Kita nak tengok tajuk-tajuk saraf. Tajuk saraf tak banyak, sikit. Okay, kerana kita buka sini kita terus. Okey, as-sarfu. Di awal lah. Okey, as-sarf. Okey, yang pertama tajuk fi'il, madhi mudhari' amar tu. Kemudian fi'il mujarrad dan mazid. Isim fa'il, isim maf'ul, isim alah, masdar. Betul lah. Dan secara umumnya tajuk wazan. Al-auzan, al-waznu, mizan. Itu memang saraf, tak boleh lagi lah daripada tajuk wazan. Ni semua wazan ni. Ni semua wazan. Semua tajuk berkaitan dengan wazan. Itu je tajuk saraf, sikit sangat. Okay. Jadi rugi sangat kalau tak kuasai saraf. Sebab dia tak banyak macam nahu. Nahu banyak. Okey, kita balik soalan kita. Untuk saraf. Dan kena ingat saraf dia ada dua arahan. Yang pertama hati, bawakan. Yang kedua bawalah bina ayat. Nak selamat, biasakan buat kolom. Satu kolom nombor, dua kolom contoh. Ni misal. Hati misalan tu. Yang ketiga barulah kolom bina ayat. Kalau kita biasa buat kolom, bila nampak je soalan tim, kita akan buat. Maka kita akan selamat daripada hilang markah. Free. Okey, baik, kita tengok. Okey, yang pertama kita ada fa'ala. Siapa dia mahir saraf, dia akan tahu terus. Fa'ala ni di mana tajuknya? Siapa dia boleh beritahu? Fa'ala, apa tajuk? Kita tanya tajuk dahulu. Siapa tahu tajuk fa'ala? Apa tajuk dia? Fa'ala. Fa'ala. Cepat. Itu masa dah terlebih. Fi'il mazid. Fi'il mazid. Fi'il mazid kan. Al-fi'lu al-mujarrad wal mazid. Fi'il mujarrad dan mazid. Ni mazid berapa huruf? Fa'ala berapa huruf?
Fa'il 4 huruf. Fa'ala. Oh. Okey, kalau okey. Contoh yang senang-senang untuk kita bina ayat. Rattaba. Oh, ni ayat apa ni? Contoh Ustaz suka kali. Rattaba. Okey, kita dah jumpa untuk fa'ala fi'il madhi rubai mazid. Kemudian kita ada al-mif'alatu. Siapa nampak tajuk apa? Dia dah letak baris, mim berbaris di bawah. Isim alat. Isim alat. Isim alat mim dia berbaris di bawah. Kita ada berapa wazan isim alat? 2. 2 je. Oh, sikit kan? 4. Ada berapa? Isim alat. 4. Ada 4 wazan isim alat. Yang pertama yang asal mif'alun. Kemudian kita ada Mif'alun. mif'alun. Yang ketiga kita ada Mif'alatun. mif'alatun. Yang keempat untuk alat-alat moden kita ada wazan Fa'alatun. fa'alatun. Okey, sekarang ni dia nak mif'alatun. Kalau tak nampak, buang dulu alif lam. Mana wazan dia nak mif'alatun. Okey, contoh mif'alatun. Yang senang-senang saja. Miknasatun. Cantik. Miknasatun. Okey. Miknasatun. Mif'alatun, miknasatun. Okey, selesai. 2 markah lagi tu. Yang ketiga mufa'alatun. Siapa nampak ni apa ni? Mufa'alatun. Mim dhammah ain fathah. Masdar. Masdar pun boleh. Masdar pun boleh. Mim tambah mat. Kalau masdar kepada fi'il madhi apa? Fa'ala. Fa'ala. Ahsan. Ada satu lagi. Fa'il. Mufa'alatun ni selain daripada masdar apa satu lagi? Siapa nampak? Isim fa'il. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mim dhammah ain fathah. Isim maf'ul kepada fa'ala. Isim maf'ul muannas. Boleh juga. Yang mana senang? Masdar ke? Nak buat contoh kita. Masdar ke isim maf'ul? Masdar kod. Okey, kita letak dua-dua. Kalau masdar, contohnya apa? Contoh perkataan apa? Syahada akan jadi? Musyahadah. Musyahadah. Okey. Musyahadah. Mana sekarang ni musyahadah ni kita boleh bina dia sebagai isim maf'ul ataupun masdar. Boleh dua-dua. Okey. Okey. Seterusnya kita ada tatafa'alu ke tatafa'ala? Fa'alu. Kan asal dia tafa'ala fi'il madhi. Tafa'ala yatafa'alu, maknanya tatafa'alu. Fi'il madhi dia tafa'ala fi'il madhi 5 huruf. Contohnya apa? Senang. Tafa'ala. Ta'awana. Okey. Cantik. Ta'awana. Maknanya kita nak muzakkar ke muannas ada ta di hadapan ni. Mu'annas. Muannas. Kena ingat muannas ni. Ayat nanti nak bina kena muannas. Tata'awanu. Okey, dan yang terakhir alamat lari satu. Nanti nak ejah jap supaya tak lari. Just yang mana? Alamak, lagi juga. Boleh juga. Rapat. Semua rapat. Okay, kan dulu lah. Nak tarik 5 supaya di atas. Okay. Okay, yang kelima kita ada muf'ilun. Mim dhammah ain kasrah. Tajuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Mim dhammah ain kasrah. Isim fa'il. Fi'il madhi dia apa? Kalau mim muf'ilun. Apa fi'il madhi dia? Fa'ala. Kalau fa'ala mufa'ilun. Af'ala. Af'ala. Fi'il madhi dia af'ala. Sebab itu penting kita tahu fi'il madhi dia. Senang kita nak cari. Okey, jadi kita dah tahu dia punya fi'il madhi adalah af'ala, maka jadilah muf'ilun. Contoh af'ala yang senang?
Af'ala yang senang. Akrama. Okey, cantik. Oh, akrama. Jadi apabila dia jadi isim fa'il, kita buang hamzah, kita gantikan dengan mim dhammah, maka jadi dah mukrimun, orang yang memuliakan. Okey. Orang yang memuliakan. Okey. Ini ayat ni. Okey. Rattaba. Siapa nak buat ayat rattaba? Contoh. Rataba al-talibu al-kutubu. Rattaba at-talibu, pelajar itu menyusun Al-kutuba. Rattaba at-talibu al-kutuba. Cantik. Ayat pun senang. Rattaba at-talibu al-kutuba. Pelajar itu menyusun buku-buku. Okey. Tamam. Okey, yang kedua al-miknasah. Siapa nak buat ayat? Penyapu. Hazihi miknasatun. Hadhihi miknasatun. Okey. Ini ni ayat paling wow ni. Hadhihi miknasatun. Ya Allah. Ini ya. Tak perlu letak alif lam ke dekat miknasah tu? Okey. Kalau letak alif lam dia akan jadi apa? Siapa boleh jawab? Jadi Badan. tak ada khabar. Kalau jadi mubtada khabar boleh markah lah. Sekarang ni kalau buat hadhil miknasah kosong markah dia. Jadi mudhafun ilaih. Tak boleh. Badal. Itu jawapan yang tepat. Selepas isim isyarat, selepas isim isyarat yang ma'rifah yang ada alif lam dia akan jadi badal. Jadi ayat ni masih tergantung. Hadhil miknasatu, penyapu ini apa khabar dia? Tamam al-fasli. Baru ada khabar. Jadi bahaya kalau letak alif lam. Sebab tu kita tahu dah tadi khabar mufrad boleh makrifah ke tidak? Khabar mufrad mesti nakirah. Okey, kena ingat tu. Khabar mufrad mesti nakirah. Sebab tu kita tulis hadhihi miknasatun. Ini penyapu. Sebab ada orang tak kenal penyapu. Boleh ubah Ustaz sebab soalan dia ada alif lam. Alif lam. Bagus. Sebab soalan ada alif lam. Okey. Terima kasih. Ada orang tolong peringatkan. Okey. Terima kasih banyak. Patutlah. Ustaz tak perasan tadi. Oleh kerana soalan ada alif lam, kita kena ikut soalan. Terima kasih. Patutlah. Ada orang perasan. Cantik. Okey. Al-miknasah. Maka kita kena ikutlah. Hadhihi al-miknasatu. Kena habiskan ayat tu. Kerana ayat ni masih tergantung. Okey, siapkan. Tadi apa tadi? Tamam al-fasli. Amam al-fasli. Okey, selesai masalah. Hadhihi al-miknasah. Penyapu ini di hadapan kelas. Okey, boleh. Ataupun kalau kita nak guna yang lebih pendek, kita jadikan dia mubtada lah. Contohnya kita buang hadhihi. Terus al-miknasatu. Apa kalau nak cari khabar dia? Cari khabar satu. Jadi datun. Al-miknasatu jadi datun. Beres, selesai masalah. Okey. Terima kasih kepada yang memperingatkan Ustaz tadi. Tak perasan dalam soalan ada alif lam. Okey, cantik. Hadhil miknasatu amamal fasli. Ataupun tak payah hadhihi pun tak apa. Terus je. Al-miknasatu amamal fasli. Menyapu itu di hadapan kelas ataupun menyapu itu baru. Okey, cantik. Seterusnya, musyahadah. Okey, kalau nak buat masdar macam mana? Letak belakang. Letak belakang. Sebagai apa nama dia? Walaupun tak belajar tak apalah. Letak Maf'ul belakang mutlaq. sebagai maf'ul mutlaq. Letak belakang sini. Buat ayat biasa dahulu contohnya. Contoh ayat biasa. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Syahadah. Siapa yang menonton? At-tiflu. At-tiflu. Syahada at-tiflu. Dia tonton apa? At-tilfaz. At-tilfaz. Comel. Syahada at-tiflu at-tilfaza. Okey, ayat tu dah lengkap. Fi'lun, fa'il, maf'ulun bih. Baru datangkan masdar musyahadatan. Macam sini selamatlah. Sebab dia ta marbutah. Tapi kalau perkataan yang bukan ta marbutah, pastikan dia mansub. Sebab maf'ul mutlaq
ataupun masdar yang berada di akhir ayat ni dia mesti mansub. Boleh? Boleh jelas? Boleh? Okey. Seterusnya, soalan 4, tata'awanu. Apa ayat contoh? Tata'awanu. Siapa nak bagi contoh? Tata'awanu at-talibatu Okey, tata'awanu at-talibatu. Okey, terus. bainahun. Bainahunna. Okey, yang dipanggil ni. Itu je lah kot. Itu je lah. Berhenti sini. Tata'awanu at-talibatu bainahunna. Okey, boleh. Okey. Pelajar-pelajar perempuan itu saling tolong menolong sesama mereka. Okey, boleh? Sebenarnya kalau berhenti sini pun tak apa dah. Tata'awanu at-talibat. Okey. Kerana ta'awan ni dia dah jadi lazim. Pelajar-pelajar perempuan itu saling tolong menolong. Dah cukup. Tapi ada pelengkap, okeylah, cantiklah. Bainahunna, sesama mereka. Ataupun fil khairi, dalam perkara baik. Okey. Seterusnya, mukrimun. Isim fa'il, nak senang jadikan dia fa'il. Contoh ayat. Siapa nak buat yang terakhir? Letak fi'il madi dia ke? At-talib. Kalau nak senang kita guna ni sebagai isim fa'il. Kalau nak guna at-talib nak buat apa? At-talib kemudian Mukrimu. at-talibu Mukrimun. Al-mu'allim. mukrim al-muallim. Oh. Okey. Ni seolah-olah ayat ni menggunakan fi'il ni. Sama dengan at-talibu yukrimul muallim. Lebih kurang kan? At-talibu yukrimul muallim. Cuma sini at-talibu mukrimul muallim. Okey. Tapi makna dia berbeza sebenarnya. At-talibu yukrimul muallim, pelajar itu memuliakan guru. Kalau mukrimul muallim, pelajar itu adalah seorang yang memuliakan guru. Itu beza dia. Boleh? Kalau nak senang lagi, gantikan dia sebagai fa'il. Contohnya yukrimu, al-mukrimu, Mukrama. al-muallim contohnya. Okey. Itu cantik tu. Orang yang memuliakan itu sebab kita tak kenal dia kan. Kita tak kenal, kita panggil al-mukrim. Al-mukrim yukrimul muallim. Oh, budak apa ni, kita kata yang muliakan tu memuliakan guru. Contohnya lah. Okey. Kalau mukrim ni seorang yang memuliakan. Talibu mukrimul muallim, seorang yang memuliakan guru. Pelajar tu seorang yang memuliakan guru. Kalau nak kata dia memuliakan guru, kita guna fi'il lah. Akrama at-talibu al-muallim. Okey, cantik. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk malam ni perbincangan kita untuk qismu alif. Terima kasih semua yang hadir malam ni bersama, termasuk anak-anak luar Falahiyah. Untuk pertama kali kita bersama malam ni secara Google Meet. Okey, ada soalan apa lagi sebelum kita tangguhkan dahulu? Kita dah pukul hampir 10.30, dah lebih masa banyak. Rasanya tak ada soalan dah kot. Tak ada. Alhamdulillah, tak ada soalan dah. Okey. Turun juga lagi ni. Okey, kalau tak ada, fa naktafi ila hadzal had. Insyaallah naltaqi fi ba'da yawmain, fi yaumil itsnain al-qadim. Fi nafsil waqt, fi as-sa'ah at-tasi'ah lailan. InsyaAllah kita akan jumpa hari Isnin jam 9 malam, sama dengan hari ini. Sama dengan waktu yang sama hari ini. Kejap Ustaz nak screenshot sebelum kita bersurai.
Sekejap ni. Ada yang dah left ke? Okey. 1, 2, 3. Ada yang left lah. Baru nak screenshot. Ashkurukum jami'an ala hudurikum wa ala husni istima'ikum wa ala musyarakatikum ma'i bi munaqashatil ajwibah wa ad'ukum bitawfiq wan najah wa tafawuq insyaallah fi ismihim al-qadim hatta naltaqi fil halaqat al-qadimah. نؤجل درسنا ولقاءنا في هذه الليلة بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pelakon. Syukran jazilan Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Allahu fiikum. Sama-sama.